Mereka ibarat tentera kecil tetapi tidak mengangkat sebarang senjata. Senjata mereka adalah pengimbas kod QR dan motosikal serta van yang berupaya mencecah seluruh pelosok negara. Peranan mereka memastikan apa saja yang anda pesan akan tiba dalam apa jua keadaan. Hampir tiada syarikat dan tiada industri yang boleh terus beroperasi tanpa perkhidmatan mereka. Tanpa mereka, segala urusan negara akan lumpuh. Daripada bil air, hinggalah kebekalan darah untuk mereka yang memerlukannya secara kritikal. Di belakang tabir, perkhidmatan pos memastikan hidup kita semua boleh diteruskan. Malah dalam era normal baru, semakin ramai bergantung kepada perkhidmatan pos untuk menghantar barang keperluan tanpa interaksi fizikal. Dan ini khasnya dirasai pada hari-hari awal PKP dilaksanakan. Kalau kita tengok pada pengumuman tu, bila kita balik pada tarikh 18 Mac, semua orang ada lebih kurang 2 hari. Kita dapat notis 2 hari lah dalam dari segi bila kita ada perintah kawalan pergerakan tu lah. Semasa PKP ini, kita mencatatkan peningkatan sebanyak 35% volume bungkusan pos laju setiap hari. Kami terpaksa menghantar barang sebanyak 3 kali lebih banyak daripada hari-hari biasa. Tapi kami tetap menjalankan tugas kerana ini merupakan tanggungjawab kami sebagai kekitangan pos laju dan untuk memenuhi obligasi perkhidmatan sejagat. 7,000 kaki tangan pos tidak lagi cukup untuk berkhidmat kepada rakyat Malaysia. Dalam tempoh PKP ini, bungkusan yang kami terima di IPC ini melebihi 3 kali ganda daripada hari-hari biasa. Memang saya dan rakan-rakan memang bertungkus lumus memastikan barang yang kami proses dengan cepat agar dapat dihantar kepada pelanggan dengan segera. Kita juga telah menggunakan ataupun kita telah menawarkan kepada rakyat Malaysia untuk berkhidmat dengan Pos Malaysia melalui perkhidmatan Pos Rider, di mana rakyat Malaysia yang mempunyai kenderaan ataupun van komersial, mempunyai lesen GDL, berumur 18 tahun ke atas, boleh menyertai Pos Malaysia. Bukan saja normal baru seperti peningkatan bungkusan dan pengambilan penghantar sambilan. Selaku perkhidmatan barisan hadapan yang berdepan dengan ribuan orang sehari, amalan normal baru yang asas tidak boleh dilupakan. Kita letakkan prioriti yang pertama kepada pekerja-pekerja pos yang berada di barisan hadapan. Kenapa kita perlu fokus kat situ? Kerana kita tidak mahu ada situasi di mana penularan pada ketika itu berlaku di pihak Pos Malaysia. Apa yang kita praktiskan SOP semasa PKP yang lalu masih lagi kita teruskan walaupun sekarang PKP telah pun diberi kelonggaran oleh pihak kerajaan. Kami telah disediakan dengan alat-alat pencegahan seperti face mask, glove dan hand sanitizer lah semasa untuk berurusan menjalankan tugas. SOP telah berubah, iaitu untuk deliver kepada pelanggan, kami tidak perlukan lagi tanda tangan. Diorang cuma beritahu kami nama dan nombor kad pengenalan untuk direkodlah. Kaki tangan kita digalakkan memakai mask dan juga glove. Di samping itu kita juga membekalkan hand sanitizer. Selain mereka dikendaki merekodkan kehadiran mereka setiap hari ke pejabat, dan juga kita menguji suhu badan setiap pekerja kita sebelum mereka boleh dibenarkan untuk bertugas. Lebih daripada rakan-rakan mereka yang lain, 2 golongan dalam perkhidmatan ini berdepan risiko yang lebih tinggi kerana mereka bersemuka dengan orang ramai setiap hari. Postman dan pekerja kaunter. Kita semua tahu yang emas ni agak macam lemas kan, kita nak bercakap dengan pelanggan pun susah, tapi dah hari-hari pakai, kita dah terbiasa, memang wajib pakai, dah tak ada masalah dah bagi kita orang. Penggunaan hand sanitizer memang kena kerap pakai, jarak sosial dengan pelanggan pun mesti kena ada jarak 1 meter. Pengubah suaian kepada normal baru ini sudah tentu tidak terkecuali daripada cabaran. Akibat mahu menghadkan pergerakan dan bersemuka, semakin ramai pelanggan membanjiri pusat-pusat Pos Malaysia di serata negara untuk mengguna pakai perkhidmatan mereka.
Kita tengok peningkatan pihak pelanggan juga sangat tinggi pasal orang start menghantar barang, behavior ataupun perlakuan masa kini untuk rakyat Malaysia membeli barangan atas talian meningkat ketika situasinya bila timbul terlalu ramai orang pada satu tempat. Jadi dekat sini alhamdulillah kita juga ada bantuan daripada kita punya pasukan polis bantuan untuk memastikan yang orang kata crowd control berlaku. Kita juga ada melakukan inisiatif-inisiatif seperti cuma 5 orang boleh berada di dalam satu outlet pada satu ketika. Kita juga jalankan kata education part tu juga penting kepada para pelanggan kita. Tapi bila kita tengok, bila kita dah lalui perkara ni daripada 4 hari bulan Mei, bila pembukaan lebih meluas dalam kata perintah kawalan yang PKP 3, PKP 4, maka penerimaan pelanggan, behavior pelanggan juga sudah mula menerima norma-norma baru ni lah. Seboleh-bolehnya, pelanggan digalakkan tidak mengunjungi premis. Proses yang boleh dibuat secara sendiri dan berasingan seeloknya dilaksanakan sebegitu. Pelanggan boleh menghantar bungkusan sendiri. Mereka juga digalakkan untuk menjana dokumen hantaran menggunakan telefon pintar dan mencetaknya sendiri setibanya di pejabat pos bagi mengehadkan bebanan kerja pegawai pos dan sudah tentu mengehadkan masa bersemuka dan menyentuh sebarang permukaan. Tetapi manusia ada pelbagai ragam. Ini antara risiko tambahan yang mereka hadapi setiap hari apabila segelintir individu enggan mematuhi SOP normal baru. Sebagai manusia biasa, kita ni kadang-kadang alpa. Jadi peringatan, contoh-contoh, notis-notis semua tu perlu kita buat untuk memastikan mereka mematuhilah. Cabaran dengan pelanggan pun ada. Kadang pelanggan datang tanpa pakai topeng muka, tapi kita orang minta cakaplah dengan pelanggan elok pakai topeng muka. Wajib kena pakai untuk mengelakkan jangkitan virus kan. Lepas tu kalau bercakap, kemungkinan kita pun lupa sebab tak biasa untuk jarak tu kan. Minta dia jarakkanlah sikit, minta tolong cek jarakkan sebab ini SOP. Tetapi bukan itu saja normal baru yang perlu diterima pakai. Di belakang tabir lain pula ceritanya. Di pusat pemprosesan mil nasional di Shah Alam ini, pekerja mengendalikan 300,000 bungkusan sehari. Sewaktu tempoh PKP, angka ini berupaya meningkat kepada 800,000 sehari. Di sini adalah tempat di mana bungkusan-bungkusan pos laju diproses setiap hari. Dan ini merupakan salah satu daripada 2 fasiliti pusat pembungkusan pos laju yang kita ada di Klang Valley. Di sini kita mempunyai kapasiti untuk memproses sehingga 300,000 item sehari. Dan kebanyakan item-item kita proses ini adalah item-item yang diposkan oleh pelanggan-pelanggan kita di sekitar Lembah Kelang. Proses yang pertama adalah di mana surat-surat yang kita pungut daripada peti-peti menggepus di tepi jalan di seluruh negara ini kemudiannya akan dibawa ke pusat-pusat pemprosesan dan proses pertama adalah mematikan stem ya. Dan kemudian surat-surat ini selepas dimatikan stem akan dibawa sama ada ke pusat proses secara manual ataupun pusat diproses menggunakan mesin yang kita ada di fasiliti kita ini ya. Jadi mana-mana surat-surat yang tidak mengikuti standard yang ditetapkan ia akan diproses secara manual, tapi kaedah isihannya adalah sama iaitu menggunakan postcode sebagai isihan utama. Selain daripada mesin yang kita ada ini mempunyai keupayaan untuk mengisi surat-surat berdasarkan kepada alamat yang ditulis. Awal pagi, van-van pengangkut sudah tiba di sini, sedia untuk membawa bungkusan ke seluruh pelosok Malaysia. Bagi mereka di sini, cabarannya adalah apabila bilangan kerja bertambah, tetapi normal baru mewajibkan bilangan kaki tangan dihadkan. Daripada pukul 9 pagi hingga 7
malam, pihak pengurusan telah pendekkan masa tu daripada 9 pagi ke 5 petang. Kita orang daripada 3 shift, kepada 1 shift saja, masa tu dipendekkan. Masa dipendekkan, tetapi kepantasan dan kualiti perkhidmatan tidak boleh dikompromi. Sebelum ini, waktu puncak di pusat ini adalah dari jam 6 petang hingga 10 malam. Tetapi kini dengan peningkatan mendadak bungkusan yang perlu dihantar, mereka bekerja sepanjang hari. Ini antara banyak normal baru yang perlu diadaptasi oleh perkhidmatan pos di barisan hadapan. Semuanya supaya hidup kita boleh diteruskan. Dalam kekangan normal baru, apalagi cabaran yang mereka hadapi setiap hari dalam memastikan jaringan penghantaran negara terjamin. Bila kita dah handle barang banyak, kita kendalikan barang banyak, dah tentu ada elemen-elemen kita panggil human errors, mistakes. Jadi ada parcel yang pembungkusan dia rosak, ada yang barang-barang dia rosak. Kita tak boleh lagi pada itulah, itu kenyataan. Ada yang membeli peti ais, ada yang beli televisyen. Perasaan risau tu memang ada lah sebab kita berdepan dengan customer kan. Tapi dalam masa kita risau, dia akan membuat kita lebih berwaspada lah. Cerita normal baru kembali selepas ini. $800,000 bungkusan sehari, 7,000 kaki tangan, seluruh pelosok negara. Perkhidmatan yang wujud sejak kurun ke-19 di Malaysia ini kini makin diperlukan oleh rakyat sewaktu penularan COVID-19 memaksa kita mengehadkan interaksi fizikal. Norma baharu ni pada Pos Malaysia dia berlaku pada hari pertama. Ada hari-hari kita terima sampai 850,000 parcel. Semasa PKP ini, kita mencatatkan peningkatan sebanyak 35% volume bungkusan pos laju setiap hari. Kami terpaksa menghantar barang sebanyak 3 kali lebih banyak daripada hari-hari biasa. Perubahan shift telah berlaku, masa tu dipendekkan. Dan semuanya perlu dilakukan dengan normal baru. Jarak sosial, hand sanitizer dan jarak antara pelanggan dengan frontlinernya. Kami yang bekerja dalam norma baru ni berasa agak kekok sebab nak kena pakai mask semua kan. Memakai mask dan juga glove, hand sanitizer, kita menguji suhu badan setiap pekerja kita sebelum mereka boleh dibenarkan untuk bertugas. Topi muka kena pakai hari-hari, 4 jam sekali kena tukar. Mask ni agak macam lemas kan, kita nak bercakap dengan pelanggan pun susah. Tapi dah hari-hari pakai, kita dah terbiasa, memang wajib pakai. Cabaran terbesarnya sebab kami ramai dekat sini. So macam kami memang kena pakai hand sanitizer selalu sebab kami pegang banyak barang. Kami tak tahu barang tu ada jangkitan ke tak ada jangkitan ke sebab barang import daripada luar. Tapi insya-Allah kami memang tawakal sebab kerja ramai-ramai macam ni. Tapi penjarakan sosial tu memang kami jaga. Tetapi golongan yang mungkin berdepan risiko terbesar dalam industri ini adalah mereka yang meliputi batu terakhir penghantaran. Postman yang mengunjungi ratusan rumah dan premis setiap hari masuk ke pejabat jam 6.30 pagi untuk memastikan penghantaran dapat dimulakan secepat mungkin. Jumlah bungkusan meningkat. Kami terpaksa menghantar barang sebanyak 3 kali lebih banyak daripada hari-hari biasa. Cabaran, memang banyak cabaran lah sebab risiko menanti setiap hari. So kami kena berjaga-jagalah dalam menjalankan tugas. Perasaan risau tu memang ada lah sebab kita berdepan dengan customer kan. Tapi dalam masa kita risau, dia akan membuat kita lebih berwaspada lah. Mereka perlu mencari keseimbangan antara bekerja lebih pantas dengan menjaga amanat yang diberikan oleh pelanggan. Peningkatan yang paling drastik sekali adalah penghantaran barang ke Sabah dan Sarawak. Sekarang ni peningkatannya sudah mencapai 25%. Penghantaran ke Sabah Sarawak ni di sosial media apa semua banyak yang orang kata kita terima aduan dan juga komplain dekat situ lah. Pada ketika dan saat ini industri penerbangan ni dia belum lagi pulih kepada tahap yang di mana dia berada sebelum ni. Jadi bilangan penerbangan, bilangan freighter, bilangan parcel yang boleh kita bawa ke
ke Sabah Sarawak ni ada kekangan dekat situ. Sekarang ni dah ada 2 pesawat yang disediakan untuk Pos Malaysia untuk membawa barangan ke Sabah Sarawak ni. Tapi itu belum mencukupi lagi untuk menampung benda ni. So kita lihat daripada segi persediaan kita ada, insya-Allah bulan Julai nanti kita boleh buat lebih kurang 7 kelapangan penerbangan khas pos sahaja untuk menghantar barang ke Sabah dan Sarawak. Cabaran yang dihadapi dalam persekitaran normal baru ini mendorong Pos Malaysia untuk mempercepatkan proses digitalisasi perkhidmatannya. Otomasi ini adalah untuk mempertingkatkan lagi kadar pemprosesan, mempercepatkan lagi kadar pemprosesan supaya penghantaran boleh dilakukan dalam keadaan yang selamat dan juga kurang kita boleh eliminate kesilapan, dan yang paling penting sekali bila kita buat proses otomasi ini adalah untuk kita lebih efisien dari segi kita punya penjagaan kos dan juga daripada segi kita punya penjagaan perbelanjaan kita terhadap aktiviti-aktiviti seharian kita. Dan ia sudah pun diterapkan dalam perkhidmatan sekarang. Mesin ini sebagai contoh boleh menyusun 30,000 pucuk surat sejam mengikut poskod destinasi. Malah bagi syarikat penting negara ini, otomasi ibarat serampang 2 mata. Selain mengehadkan keperluan manusia untuk membendung kemungkinan jangkitan COVID-19, ia juga membuatkan proses dan perkhidmatan syarikat lebih efisien, sekaligus menjimatkan kos. Dalam suku pertama tahun ini, Pos Malaysia berjaya mengurangkan jurang kerugiannya kira-kira 65% berbanding suku pertama tahun lepas. Transformasi automasi juga adalah satu perkara yang penting lah untuk kita jalankan kerana ini dapat membantu kita untuk lebih maju ke hadapan untuk memampankan lagi kita punya memperkukuhkan lagi keadaan kewangan dan juga memperkukuhkan lagi kestabilan Pos Malaysia ni lah. Tetapi sekurang-kurangnya buat masa sekarang, tiada apa yang boleh menggantikan tenaga kerja manusia. Khasnya mereka yang sudah membina kemahiran tinggi selepas bekerja dalam bidang ini begitu lama. Seperti Ruslizawati Razali. Selepas kira-kira 12 tahun berkhidmat dengan Pos Malaysia, kepantasan Rusliza bekerja juga bak mesin. Rusliza terkenal dalam kalangan pekerja di sini kerana kemahirannya menyusun 2 ke 3 ribu pucuk surat sejam tanpa melihat rak di depannya. Penggemblengan tenaga manusia dan mesin digabungkan dengan pelbagai pengubahsuaian SOP di seluruh rantaian perkhidmatan memastikan anda tetap dapat surat atau bungkusan anda setiap hari. Tetapi keperluan bekerja lebih pantas dengan cabaran yang lebih pelbagai membuatkan perkhidmatan pos seperti banyak perkhidmatan lain tidak sempurna. Sekurang-kurangnya ketika tempoh yang unik ini. Barangan-barangan seperti perabot, perkakasan elektrik, ada yang membeli peti ais, ada yang beli televisyen, ada juga yang membeli barangan-barangan DIY. Ada juga yang minat bertukang, mereka membeli tangga yang panjang-panjang dan sebagainya. Bila kita dah handle barang banyak, kita kendalikan barang banyak, dah tentu ada elemen-elemen kita panggil human errors, mistakes. Jadi ada parcel yang pembungkusan dia rosak, ada yang barang-barang dia rosak. Kita tak boleh lagi pada itulah, itu kenyataan. Andai kata berlakunya kerosakan dari segi packaging, mula-mula sekali sebelum kita hantar, kita akan hubungi customer dulu. Kita kata packaging dia ni rosak. Jadi tapi barang di dalam tidak rosak. Jadi nak terima ke tak terima. Jadi kalau kata pelanggan nak terima, okey kita akan deliver. Kalau pelanggan kata okey dia tak nak terima, dan kita akan hubungi balik pihak yang penghantar. So kita akan buat penghantaran semula lah. Tetapi setiap hari, 7,000 pekerja Pos Malaysia mencuba yang terbaik untuk berkhidmat kepada rakyat Malaysia di bawah 1,001 kekangan era normal baru. Kami tetap menjalankan tugas kerana ini merupakan tanggungjawab kami sebagai kaki tangan Pos Laju dan untuk memenuhi obligasi perkhidmatan sejagat. Walau banyak macam mana barang sekalipun, kami tetap semangat melakukan kerja, dapat support daripada kawan-kawan. Moral kami kena kuat, jangan risau, kami akan buat terbaik untuk anda. Syarikat kami pun akan memberi support kepada kami agar kami dapat lakukan kerja yang terbaik. Walaupun kami
terpaksa berkorban, tidak dapat cuti raya, tidak dapat luangkan masa bersama keluarga. Tetapi kami akan beri yang terbaik kepada pelanggan kami.